Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Oh, begitu caranya. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Oh, begitu caranya ini terdapat pada muka surat 172 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.2 membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca sebuah teks petikan cerita mengenai Oh, begitu caranya yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kedua, melengkapkan 7 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai berdasarkan sebuah teks petikan cerita mengenai Oh, begitu caranya ke dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah teks petikan cerita mengenai Oh, begitu caranya yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kedua, murid berjaya melengkapkan 7 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai berdasarkan sebuah teks petikan cerita mengenai Oh, begitu caranya ke dalam bentuk peta dakap. Murid-murid, apakah kebaikan dan keburukan industri pembalakan kepada negara kita? Ya, tentu ada kebaikan dan juga keburukan bagi industri pembalakan kepada negara kita. Baiklah, murid-murid dapat lihat gambar yang telah Cik Gafan tunjukkan di sini iaitu menunjukkan seorang lelaki yang sedang melihat pokok balak yang ditebang di hutan. Pastinya kayu balak ini akan diproses untuk menjadi papan. Pastinya papan tersebut digunakan untuk pembuatan ataupun pembinaan rumah kayu. Seperti yang murid lihat di sinilah. Pastinya kegunaan kayu balak dalam kehidupan kita untuk digunakan bagi membina bangunan seperti rumah tadi. Untuk pengetahuan murid-murid juga, harga kayu balak sangatlah mahal dan pastinya menguntungkan kepada pengusaha industri pembalakan. Oleh itu, keburukan bagi industri pembalakan seperti murid-murid dapat lihat gambar di bawah itu pula. Pastinya membawa kesan negatif ataupun kesan buruk. Pastinya menyebabkan balak itu ditebang dan menyebabkan pokok-pokok balak tersebut akan musnah dan menyebabkan hidupan liar seperti orang utan dan juga gajah akan kehilangan habitat. Lama-kelamaan, haiwan-haiwan tersebut akan pupus dan kemungkinan besar juga haiwan-haiwan tersebut akan mencari tempat baharu. Mungkin gajah-gajah itu akan bergerak ke kampung-kampung dan akan memusnahkan tanaman
penduduk kampung. Itulah kesan buruk bagi pembalakan. Seterusnya gambar di sebelah kanan itu, pastinya kesan buruk ataupun kesan negatif pembalakan kepada negara kita akan menyebabkan bencana alam. Seperti apa? Ya, seperti banjir, lumpur dan menyebabkan tanah runtuh. Pastinya akan memberi kesan negatif kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembalakan tersebut. Lihatlah di situ, air sungai sudah pun tercemar dengan lumpur dan tanah runtuh itu menyebabkan laluan jalan raya itu terhalang kerana tanah runtuh itu menghalang laluan kenderaan yang berada di jalan raya. Itulah kesan buruk ataupun kesan negatif industri pembalakan. Oleh itu, kita mestilah menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan ayat majmuk di sebelah ini. Apakah itu ayat majmuk? Ya, ayat majmuk merupakan gabungan beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Oleh itu, di sini Cikgu Afan sudah menyediakan beberapa jenis kata hubung yang membentuk ayat majmuk. Oleh itu, kita lihat yang pertama dalam kotak yang berwarna hijau itu merupakan kata hubung gabungan. Contoh ayat yang menggunakan kata hubung gabungan seperti Dinesh dan Ramli melawat rakannya di taman perumahan. Ayat ini telah pun menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan yang telah Cikgu Afan warnakan dengan warna merah. Pastinya ayat ini merupakan ayat majmuk. Seterusnya, B. Suzana menjahit baju sambil menyanyi lagu. Jadi di sini ayat majmuk tersebut telah pun menggunakan kata hubung gabungan iaitu sambil. Seterusnya, C. Puan N menghantar anaknya ke sekolah lalu singgah di kedai runcit. Oleh itu, ayat majmuk ini menggunakan kata hubung gabungan iaitu lalu. Dan ayat D. Borang itu dihantar kepada Encik Tan atau sesiapa sahaja yang berkenaan. Jadi di sini ayat majmuk tersebut telah pun menggunakan kata hubung gabungan iaitu atau. Seterusnya, kata hubung yang kedua mengenai kata hubung pancangan komplimen. Contoh ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan komplimen seperti Cikgu Syafiq menjelaskan bahawa kejadian itu adalah disebabkan oleh murid di sekolahnya. Oleh itu, ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan komplimen iaitu bahawa. Seterusnya B. Majlis itu diadakan untuk menghargai kejayaan murid-muridnya. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan komplimen iaitu untuk. Seterusnya, kata hubung yang ketiga mengenai kata hubung pancangan relatif. Contoh, ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan relatif iaitu bunga ros itu yang terdapat di pameran itu tadi. Jadi di sini ayat majmuk tersebut telah pun menggunakan kata hubung pancangan relatif iaitu yang. Dan yang terakhir, jenis kata hubung pancangan keterangan. Seperti yang telah Cikgu Afan jelaskan sebelum ini, pastinya kata hubung pancangan keterangan ini untuk digunakan bagi menjelaskan sesuatu perkara ataupun maklumat tersurat. Contoh ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu kakak membeli hadiah itu untuk diberikan kepada neneknya. Ayat majmuk ini menggunakan
kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. B. Ali belajar bersungguh-sungguh supaya cemerlang dalam peperiksaan. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu supaya. Dan ayat majmuk yang terakhir yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu adiknya menangis kerana kelaparan. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan kerana. Oleh itu, dapatlah murid-murid memahami mengenai pembentukan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita dan menjelaskan maklumat bergambar yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk mengenai begitu caranya di sebelah ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk membacanya. Pada cuti sekolah pertengahan tahun, Lagang dan kawan-kawannya menyertai lawatan ke ladang jati di Keningau, Sabah. Lawatan itu disertai oleh 40 orang murid dan 2 orang guru pengiring. Lawatan itu diadakan untuk mengetahui cara pokok jati ditanam dan melihat produk yang berasaskan kayu jati. Oleh itu, Lagang dan kawan-kawannya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kayu jati yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, marilah kita membaca ayat yang terdapat pada gambar tersebut. Kita lihat gambar yang pertama. Lubang digali untuk menanam pokok jati. Gambar kedua. Seorang pekerja memasukkan kompos ke dalam lubang itu. Gambar ketiga. Pokok jati ditanam lalu ditimbus dengan tanah. Gambar yang keempat. Pekerja mengikat pokok jati itu pada sebatang kayu yang lurus agar batang jati tidak patah. Gambar yang kelima, pokok jati yang matang ditebang dengan berhati-hati. Gambar yang terakhir iaitu gambar keenam, batang jati dapat dibuat meja, kerusi, almari dan kabinet dapur. Akhirnya, Lagang dan kawan-kawannya mengambil kesempatan melawat ke ladang itu. Lagang berasa bertuah kerana dapat melihat ladang tersebut dan mendapat penerangan yang jelas tentang pokok jati. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan teks petikan dan maklumat bergambar di sebelah ini. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk menganalisis ataupun mengecam penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk berkaitan dengan teks petikan dan maklumat bergambar di sebelah ini. Oleh itu kita lihat ayat majmuk yang terdapat dalam teks petikan ini iaitu pada cuti sekolah pertengahan tahun, Lagang dan kawan-kawannya menyertai lawatan ke ladang jati di Keningau, Sabah. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Seperti yang murid-murid lihat di situlah Cikgu Afan telah pun membulatkan kata hubung gabungan dan. Seterusnya, ayat majmuk yang kedua, lawatan itu disertai oleh 40 orang murid dan 2 orang guru pengiring. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Seterusnya, ayat majmuk yang ketiga,
Lawatan itu diadakan untuk mengetahui cara pokok jati ditanam dan melihat produk yang berasaskan kayu jati. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung pancangan komplement iaitu untuk, dan untuk ini merupakan kata hubung pancangan keterangan untuk menjelaskan lawatan itu diadakan. Apa tujuannya? Tujuannya mengetahui cara pokok jati ditanam dan melihat produk yang berasaskan kayu jati. Ada dua sebab ataupun dua alasan mengenai lawatan itu diadakan. Seterusnya ayat majmuk yang lain, oleh itu lagang dan kawan-kawannya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kayu jati yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Pastinya dalam ayat ini juga menerangkan mengenai kesan ataupun kebaikan lawatan itu diadakan. Pastinya lagang dan kawan-kawannya dapat menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya gambar yang pertama di bawah itu iaitu di bahagian kiri. Adanya ayat majmuk. Oleh itu ayatnya lubang digali untuk menanam pokok jati. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung, pancangan, komplement ataupun kata hubung, pancangan keterangan untuk menjelaskan tujuan lubang digali. Untuk apa? Pastinya untuk menanam pokok jati lah. Seterusnya gambar yang kedua yang di tengah itu, seorang pekerja memasukkan kompos ke dalam lubang itu. Ayat ini merupakan ayat tunggal kerana ayat ini tidak menggunakan sebarang kata hubung. Seterusnya gambar yang ketiga di sebelah kanan itu, ayat majmuk iaitu pokok jati ditanam lalu ditimbus dengan tanah. Maksudnya selepas pokok jati ditanam, pekerja itu menimbuskan akar pokok jati tersebut dengan tanah. Jadi di sini adanya ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung gabungan iaitu lalu. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Dalam gambar yang keempat ini terdapat ayat majmuk, iaitu pekerja mengikat pokok jati itu pada sebatang kayu yang lurus agar batang jati tidak patah. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Maksudnya di sini penggunaan agar iaitu kata hubung pancangan keterangan untuk menjelaskan sebab pekerja itu mengikat pokok jati itu pada sebatang kayu yang lurus. Seterusnya, gambar yang kelima pula terdapatnya ayat majmuk iaitu pokok jati yang matang ditebang dengan berhati-hati. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan relatif iaitu yang. Seterusnya, kita lihat gambar yang keenam menunjukkan ayat majmuknya. Batang jati dapat dibuat meja, kerusi, almari dan kabinet dapur. Pastinya ayat majmuk ini menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan yang terakhir yang di bawah itu, adanya penggunaan kata hubung gabungan iaitu dan. Oleh itu, terdapatnya ayat majmuknya. Akhirnya, Lagang dan kawan-kawannya mengambil kesempatan melawat ke ladang itu. Jadi, ayat majmuk tersebut menggunakan kata hubung gabungan. Seterusnya, kita lihat
ayat yang terakhir, iaitu ayat majmuk. Ayat majmuknya, lagang berasa bertuah kerana dapat melihat ladang tersebut dan mendapat penerangan yang jelas tentang pokok jati. Ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Jadi di sini mengapakah lagang berasa bertuah? Ada sebabnya di situ. Oleh itu, sebabnya dia dapat melihat ladang tersebut. Dan sebab yang kedua, dia juga mendapat penerangan yang jelas tentang pokok jati. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat majmuk dan ayat tunggal yang terdapat dalam teks petikan dan maklumat bergambar dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu lengkapkan ayat majmuk dengan menggunakan jenis-jenis kata hubung yang disediakan ke dalam bentuk peta dakap. Sila rujuk slide aktiviti 2 untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid hanya perlu melengkapkan ayat majmuk yang telah Cikgu Afan sediakan dalam peta dakap ini dengan menggunakan kata hubung yang telah juga Cikgu Afan sediakan di sebelah kiri dalam kotak yang berwarna kuning itu. Mudah kan murid-murid? Jadi murid perlu merujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.